saya artis ni tak sesuai jadi ikon sebab satu dia banyak kontroversi. Bagi saya artis ni hanya sebagai satu hiburan untuk menghiburkan diri kita. Kalau pasal nak jadi ikon tu baik kita ambil tokoh-tokoh negara macam sastrawan negara supaya kita lebih maju ke hadapan. Artis ni sebagaimana yang kita tahu menjadi ikutan ramai. Jadi apa salahnya negara kita ni mengetengahkan artis-artis yang cerdik pandai, berkelulusan tinggi, pandai bertutur bahasa Inggeris selain aset personality dan kecantikan agar rakyat Malaysia ni menjadi lebih berpengetahuan. Ya, saya setuju. Artis adalah ikon bagi orang ramai, tidak kira peringkat umur. Bagi saya sendiri, saya sudah mula mengintas semula selepas melihat Asha Sinclair menjadi duta kepada kempen-kempen Bumi Hijau yang dianjurkan Jawa. Oleh itu, apa-apa usaha yang ingin dipupuk oleh kerajaan kepada minda rakyat, artis adalah penariknya. Artis yang dilahirkan dari pelbagai peringkat usia sepatutnya menjadi contoh atau role model kepada orang ramai. Jadi sebagai seorang artis, mereka patut sedar akan tanggungjawab ini dan seterusnya mengelakkan diri dari kontroversi yang tak baik kerana ianya akan cepat diikuti oleh peminat. Okey, terima kasih Ana, Rohaya, Firdaus dan juga Akmal atas pandangan anda melalui video dan juga melalui pandangan melalui Facebook. Saya ingin memetik lagi pandangan dalam Facebook Wartawan ni, antara lain pandangan daripada Fadli Su mengatakan artis yang sedap mata memandang, senang bila bersembang dan rumah tangga tidak tunggal langgang. Apa maksud Fadli ni? Okey, Leng Eng mengatakan dia confidence is first of the ciri-ciri, berdiri atas pentas dengan keyakinan yang penuh, masyarakatnya harus yakin dengan diri sendiri. Maksudnya pandai berkomunikasi dengan khalayak peminatnya, dengan pihak media dan sebagainya. Okey, Dr. Tua, tadi kita dah dengar pandangan Ana sebagainya, katakan pandangan mengatakan artis ni perlu menjadi role model kerana mereka boleh mempengaruhi. Mereka ada daya untuk memberi contoh, daya untuk mengajak orang untuk membuat sesuatu benda yang baik misalnya. Jadi cabarannya terletak pada artis itu sendiri sekarang, sama ada mengambil peluang ni ataupun tidak. Yang itu kebanyakan artis terlepas pandang barangkali. Kenapa mereka tidak ambil peluang ni? Kerana nak mendapatkan dunia glamour je ke, nak mendapatkan populariti saja, ataupun tak sanggup untuk takutlah bukan bidang aku artis, aku bukan aktivis alam sekitar, aku bukan pakar motivasi untuk pendidikan misalnya. Adakah itu persepsi dalaman artis-artis kita? Pandangan Dr. Tua? Memanglah itu masing-masing punya kesukaan kan. Apa tujuan dia jadi artis sebenarnya. Tapi kalau dah jadi ikon kan, seboleh mungkin kita buktikan juga kita bukan sekadar artis murahan. Maknanya kita bukan tahu satu perkara je, kita tahu banyak perkara ya. Macam ada artis yang kita kenal kan, berniaga sampaikan buka studio kan. Jadi benda macam ni kita depan jadi maknanya kita ada wawasan yang hebat mengatasi orang lain. Sebab kita ikon, kita kena ingat tu. Kita banyak pengikut, ramai orang main dengan kita. Kan? Jadi kita kena sentiasa fikir jauh mengatasi orang lain. Kalau di Hollywood tu ramai juga pengikut. Macam Paris Hilton misalnya kan, skandal seksnya, skandal dadah dan sebagainya. Lindsay Lohan pun banyak juga pengikut. Tapi karirnya nampaknya tunggal langgang sikitlah, kejap naik, kejap tak naik. Tetapi kalau artis yang macam Leonardo DiCaprio ataupun daripada Angelina Jolie misalnya, ataupun Brad Pitt misalnya, mereka ni ada wawasan. Mereka menjurus kepada aktiviti untuk sosial, untuk memberi balik kepada masyarakat, untuk isu-isu kesadaran alam sekitar, dan mereka mendapat profil yang tinggi. Jadi kenapa ini tidak dijadikan ikon untuk artis-artis kita? Kita bila berada dekat bumi Malaysia dengan masyarakat kita ni, kita tertakluk pada banyak perkara. Apa tu Dr. Tua? Kita tak boleh ikut dengan apa yang berlaku di sana. Di sana makin banyak gosipnya, makin banyak kontroversinya, makin popularnya, makin diterima akalnya kan. Di sini tak boleh. Di sini kita kena jadi artis yang berakhlak. Sebab maklum kita ni kan, jadi contoh kita ni, orang kita ni mudah terikut. Jadi kalau kita menampilkan sesuatu yang agak tak berapa baik, takut masyarakat terikut kan. Jadi itu salah lah. Jadi kerana itu memang kita kena ada satu akhlak yang berbeza. Yang kita tak boleh sama dengan yang di sana tu. Jadi artis yang akhlaknya tinggi, dia kekal lama. Dan dia akan diterima bukan saja oleh budak-budak, bahkan sampai orang tua. Jadi dia punya khalayak tu tidak terbatas. Tidak terbatas. Lebih luas peluangnya. Untung tak kita jadi akhlak yang baik kan. Okey, di talian sekarang seorang artis juga, seorang pakar motivasi dan juga seorang ahli korporat yang tidak asing lagi, saudara Dr. Fazli. Assalamualaikum Dr. Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fazli, kita terima kasih atas masa bersama Wartawan pada malam ni ya. Sama-sama, dan terima kasih kerana menjemput saya bersama. Okey Dr. Fazli, untuk menjadi seorang Dr. Fazli lah misalnya,
saya rasa banyak cabaran-cabarannya. Jadi bagaimana Dr. Fazli melihat untuk menjadi ikon artis yang terkenal, yang diterima oleh peminat, dalam masa yang sama untuk kekal terus dalam dunia glamour ini, dalam masa yang sama mempunyai nilai-nilai tambahan tu. Apa cabarannya? Okey, sebenarnya apabila menyentuh tentang ikon dan menjadi ikon masyarakat, cabaran utamanya adalah mempertahankan apa yang disangkakan oleh masyarakat. Contohnya imej yang kita bawa bersih, kata-kata kita boleh diguna pakai oleh masyarakat, dan kita sendiri pemakaian kita, perilaku kita dan apa yang kita tonjolkan boleh menjadi sebagai satu panduan kepada masyarakat. Jadi apa yang kita bawakan itu pada saya perlu ada hala tuju ke mana arah yang ingin dibawa, dan apa yang mereka ataupun seseorang itu inginkan dalam pencapaian dia. Adakah sebagai satu sanjungan semata-mata atau sebagai satu ikutan atau menjadikan dirinya sebagai satu panduan untuk masyarakat. Jadi ketiga-tiga cabaran ini sebenarnya amat sukar dilakukan. Malahan saya sendiri dalam tempoh 10 tahun ini pelbagai pancaroba yang saya lalui sama ada dengan peminat sendiri, dengan masyarakat ataupun dengan rakan-rakan media. Walaupun semua menyokong, tapi mungkin tanggapan ada segelintir yang agak berbeza. Jadi tanggapan mereka yang agak berbeza inilah yang menjadi cabaran utama untuk membentuk kepribadian seseorang itu sendiri. Dan saya sendiri dalam tempoh kurang lebih 10 tahun saya dalam industri, cabaran paling utama saya adalah berhadapan dengan masyarakat yang sudah kenal tetapi buat-buat tak kenal. Kemudian masyarakat yang tak kenal tapi buat-buat kenal. Dan yang lagi satu pula, masyarakat yang langsung tak nak ambil tahu. Jadi ketiga jenis masyarakat ini yang sering menjadi satu cabaran untuk saya untuk penetrate minda mereka ataupun kerangka minda mereka supaya diubah menjadi mereka yang lebih positif memandang sesuatu. Jadi dari pengalaman Dr. Fazli selama 10 tahun berjuang dalam bidang seni, jadi apakah yang dirasakan perlu diambil peluang oleh para artis yang lain selain daripada Dr. Fazli sendiri supaya anda boleh bertahan lama dalam bidang ini, dalam masa yang sama anda boleh memberi sesuatu daripada apa peminat beri itu, sanjungan yang diberi dengan album yang telah dibeli, segala peluang yang telah diberi oleh masyarakat, bagaimana ini boleh diberi semula kepada masyarakat? Okey, sebenarnya kalau mungkin saya kira 7 atau 8 tahun dulu mereka sering mewawarkan artis perlu ada pendidikan. Tapi sekarang tidak lagi. Pendidikan itu disamaratakan dengan pengalaman dan juga peribadi. Jadi saya sering menyarankan kepada mereka yang mungkin tidak berpeluang atau tidak minat untuk sambung pelajaran, pada saya tidak menjadi masalah. Asalkan mereka ada pengalaman yang mereka guna pakai untuk mendidik masyarakat semula. Mendidik ini bukan hanya dalam bentuk motivasi semata-mata atau beri ceramah atau ucapan semata-mata, tetapi cara pembawakan diri, cara mereka berinteraksi dengan para wartawan, cara mereka menjawab soalan apabila adanya live program, cara mereka berinteraksi dengan penonton apabila adanya konsert, itu semua dinilai oleh masyarakat. Kerana kita perlu faham masyarakat sekarang semuanya berpendidikan, hampir kesemuanya bijak-bijak mereka belaka. Jadi mereka akan menilai daripada kata-kata yang kita keluarkan, perkataan yang kita pilih, cara kita pakai baju, cara kita menari atas pentas. Dan bukan hanya mereka mengkritik suara, tapi cara kita melihat kaca TV, adakah kita membuat gaya-gaya yang tidak perlu, adakah kita terlampau sentimental apabila berhadapan dengan penonton, atau kita memberi sesuatu yang penonton ingin ingat, sama ada cara kita ketawa atas pentas, cara kita berlakon dalam kaca TV, cara kita menggunakan kata-kata adakah terlampau kesat, terlampau santai, ataupun menampakkan kelemahan kita apabila kita berkata-kata. Jadi pemberian kita sebagai artis kepada masyarakat adalah apa yang kita nak masyarakat kita pandang terhadap diri kita. Dr. Fazli, sebelum saya berhenti dengan Dr. Fazli, 30 saat sebelum kita berhenti rehat, ada orang kata bila kita sign je kontrak sebagai recording artist, sebagai pelakon ataupun seorang selebriti itu, automatik peribadi kita ataupun kehidupan privasi kita tidak ada lagi. Betul ke begitu? Memang benar, apabila kita sign kontrak sebagai seorang artis, pengacara atau pelakon sekalipun, kita adalah milik masyarakat. Jadi apabila jadi milik masyarakat, kita perlu pantau diri kita dulu. Itu yang paling penting. Okey, terima kasih Dr. Fazli bersama wartawan ya. Terima kasih. Salam pada Dr. Tuah ya. Dia dengar ni. Okey, selepas ni saya akan terus bersama Dr. Tuah dan akan berbicara lagi bagaimana cabaran artis hari ini berbeza dengan artis dulu dan bagaimana peluang ini perlu diambil oleh artis kita dalam masa yang sama untuk memertabatkan kerjaya mereka sebagai anak seni dan dalam masa yang sama dipandang tinggi oleh masyarakat. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.